Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Yuk kita saksikan, kita akan membagikan video tentang GSSB yang ramai dibicarakan saat ini. Apakah ajaran sesat atau tidak? Yuk kita saksikan atau simak pernyataan dari Dr. Maza. Yuk kita simak bersama-sama. Saya ingin mengulas sedikit beberapa persoalan yang dihubungi oleh wartawan kepada saya pada hari ini. Hampir kesemua wartawan yang berhubung dengan saya itu saya tidak jawab secara langsung. Mereka berhubung dengan saya berhubung dengan isu GISB. Kerana di atas beberapa sebab. Kalau saya jawab pada satu orang, nak kena jawab pada yang lain pula. Yang kedua, sebahagian daripada wartawan ini mereka tulis tidak memenuhi maksud yang kita sampaikan. Jadi saya kata kepada mereka bahawasanya insya-Allah pada mukaddimah kuliah pada malam ini saya akan sebut soalan-soalan yang sebahagian mereka tanya. Ada beberapa soalan yang dibangkitkan, saya akan sebut ringkas. Yang pertama, mereka bertanya bagaimana boleh perlis saya secara spesifik memulakan ataupun membangkitkan isu ini sehingga menjadi isu di peringkat negara. Yang kedua, ada juga yang bertanya berapa lama kajian yang telah kita buat sehingga kita berani membangkitkan isu. Ada juga yang tanya saya kenapa banyak isu-isu yang dibangkitkan di Masjid Alwi terus jadi isu kebangsaan ataupun isu negara. Itu pun saya akan rangkumkan semua soalan-soalan itu secara ringkas. Yang pertamanya, tak ada kelebihan yang balik kepada saya ataupun balik kepada siapa melainkan pulang kembali kepada Allah Azza wa Jalla juga dengan segala kehendak. Dia mengkehendaki, dia melakukan apa yang ia kehendaki. Maha suci ia daripada memerlukan mana-mana makhluk. Namun dia telah menjadikan perjalanan di dunia ini ada sebab musababnya. Di atas hikmah-hikmah yang diketahui di sisinya. Dia melakukan apa yang ia kehendaki dan dia menghalang apa yang ia kehendaki. Ini adalah asas untuk kita semua beriman dengannya. Kita adalah sebab musabab kepada sebahagian kejadian itu. Maha suci Tuhan daripada memerlukan kita. Berkaitan dengan GISB ini, bagaimana kita mula untuk membangkitkannya, kita telah sebut pada kuliah kita yang awal masa isu ini kita bangkitkan. Pihak yang membuat kajian tentang kes ini, mereka telah berusaha bertahun-tahun lamanya bertemu dengan beberapa pihak yang bertanggungjawab ataupun sepatutnya mengambil kes ini. Mereka telah bentangkan kajian-kajian mereka ini. Termasuk kita dipahamkan mereka juga telah bentang kepada pihak JAKIM. Namun wallahu ta'ala alam, di atas perkara-perkara tertentu, pihak-pihak yang mereka bentangkan itu tidak mengangkat kes ini. Mereka tidak mengangkat mungkin di atas sebab-sebab tertentu. Mungkin juga atas sebab sebahagiannya enggan mengambil risiko daripada isu ini. Sebahagian juga mungkin lihat tidak begitu besar kerana mungkin sebahagian daripada kepercayaan kumpulan ini ada juga kepada mereka. Dan mungkin juga sebab musabab yang lain. Sebahagiannya dikatakan kerana ada campur tangan pihak yang tinggi, terutama di dalam penguatkuasaan atau keselamatan. Kemudian mereka telah mengambil langkah dengan membawa kes ini untuk dibentangkan kepada Negeri Perlis, kepada Jawatan Kuasa Fatwa Perlis. Dan mereka bentangkan kepada kita dengar kes ini, pembentangan mereka yang agak lama. Ahli Jawatan Kuasa Fatwa yang biasanya duduk di kerusi apabila mendengar setiap kes dibentangkan, kerana sebelum fatwa dibuat, pihak yang terbabit mesti membentangkan argument bagi apa-apa isu pun, barulah boleh dikeluarkan fatwa. Itu metod yang kita pakai di dalam negeri ini. Sebahagian daripada ahli-ahli fatwa ketika mendengar pembentangan isu GISB ini, daripada duduk di kursi bangun berdiri kerana rasa begitu panas isu ini. Dan sebahagian mereka tengok kepada saya dan menyatakan, Tok Mufti, tanggungjawab kita untuk menentang hal ini. Ini adalah prioriti kita. Kita mesti hapuskan kekarutan ini. Dan kebetulan mesyuarat fatwa berkenaan pada hari Khamis. Belum pun sempat tim yang datang daripada negeri tertentu yang membentangkan pada kita. Tim ini sebenarnya mereka berada di bawah Majlis Agama Islam negeri lain. Mereka telah bentang pada kita. Belum pun sempat mereka pulang ke negeri mereka. Pada kuliah malam Khamis
Khamis berkenaan saya telah mengeluarkan isu ini dengan saya tidak menyebut nama kumpulan itu. Cumanya mereka seperti orang yang buang angin dalam kereta yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Mereka rasa saya bermaksud mereka makan air kotoran, makan bulu, minum air bulu, janggut, misai. Mereka rasa itu mereka. Macam kita kata semalam 3 orang pencuri memakai baju merah telah masuk ke kampung kita. Tiba-tiba 3-4 orang mari nak saman kita. Kenapa awak tuduh saya? Kata saya tak sebut nama awak, tapi awak sebut warna merah. Kenapa? Dia terasa. Dan dia pun isytihar yang dia ingin menyaman saya ataupun menghantar LOD pada saya. Dan mereka hantar. Tak apa. Ada lagi hal yang kita tidak sebut. Soal tidak solat Jumaat yang dibentangkan dalam mesyuarat itu. Di dalam kajian tu. Kita tak sebut. Soal menjamakkan solat sepanjang waktu juga disebut di dalam kajian itu. Kita tidak sebut. Dan kita minta, karena kita dalam siasatan. Hari ini kita menghantar surat kepada pemimpin utama mereka untuk hadir ke Perlis pada 20 hari bulan. Saya sebut terus. Walaupun sebahagian pihak berkuasa menyatakan pada saya, Datuk keluar aja fatwa, tak payah dah mereka ni dah jelas. Tapi saya akan panggil mereka dan katanya mereka bersetuju untuk hadir. Apabila kita sebut hal ini dan kita sebut ini gangsterism yang sangat bahaya, cult, kita tahu ada risikonya. Ada kawan-kawan, sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang ramai susah hati yang hantar mesej pada saya hari ini, minta Tok Mufti jaga keselamatan kerana mereka ni gangster yang bahaya, mengancam dan seumpamanya. InsyaAllah kita tawakal kepada Allah. Kita telah mengambil risiko, kita telah menyebutnya dan kita akan mengambil risikonya, InsyaAllah. Kerana kita tidak ada kepentingan. Kalau kita ada kepentingan, lebih baik kita diam seperti mana bertahun-tahun orang lain diam. Sedangkan di negeri-negeri lain mungkin lebih banyak daripada negeri kita. Tapi kita tahu ini adalah satu perkara yang bahaya, lalu kita terpaksa sebut demi menyelamatkan umat Islam keseluruhan. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri, Ketua Polis Negara. Beliau bercakap dengan saya dan kita berbual dalam isu ni, dan beliau telah mengambil langkah yang kita semua amat puji. Ternyata apa yang saya sebut itu sedikit dan apa yang didedahkan lebih banyak. Darah bekam lah yang dijadikan sebagai keberkatan. Berapa banyak bulu-bulu yang diambil. Ada pihak-pihak tertentu mereka kata kononnya Dr. Mazhar pun pernah pergi. Ya, saya akui ketika kita ke Jordan Majlis Agama Islam, oleh kerana pelajar ada mencadangkan tempat makan, kita asalnya tidak tahu secara jelas. Orang Malaysia buka kedai, kita pergi. Tandanya apa? 2015. Tandanya kita tidak ada permusuhan pada peringkat awal. Bukan kata kita hasad dengan dia pada peringkat awal. Tapi apabila kes ini dibentangkan pada kita, kita mengambil langkah sebagai tanggungjawab kita. Dan saya ingin menyebut beberapa hal yang sangat mustahak untuk kita tahu sebagai orang Islam dan untuk orang bukan Islam juga di dalam negara ini yang menonton apa yang saya sebut ini, untuk faham bahawasanya apa yang berlaku ini tidak ada kaitan dengan ajaran Islam. Saya sangat bimbang kerana ramai orang nanti akan sangka inikah ajaran Islam, terutama non-Muslim yang mungkin mereka tidak mendapat maklumat yang cukup tentang Islam. Bukan saja mereka. Saya ditemui oleh salah seorang pemimpin Persatuan Pengguna yang ada mengaitkan penggunaan dengan Islam, menyatakan pada saya, boleh tak jika Datuk tidak bercakap hal ini? Ini akan menyebabkan nanti kerugian kepada kumpulan ekonomi Islam. Bercakap. Tapi hari ini kita lihat apa yang berlaku. Bukan soal ekonomi. Semua orang boleh berniaga jika sekiranya tenaga pekerjanya memang percuma. Manusia yang bekerja tanpa gaji. Macam mana anak-anak yang diperlakukan demikian? Saya sebut kepada sebahagian pihak yang menemu bual saya kata isunya lebih besar dari sekadar isu mengeluarkan kanak-kanak dan wanita daripada tempat berkenaan. Isunya ialah mereka ini telah hidup di dalam satu masyarakat yang tersendiri, dalam komuniti yang tersendiri, daripada kecil sehingga besar hidup dalam keadaan demikian, mentaati pemimpin,
tidak disatukan suami dan isteri, anak-anak tidak diletakkan di bawah ibu bapa, bekerja tanpa gaji, tidak mempunyai rumah sendiri, duduk dalam keadaan demikian dalam tempoh yang begitu lama, sehingga jika mereka dikeluarkan daripada tempat itu, tidak ada tempat ke mana mereka nak pergi. Mereka tidak ada keluarga di luar, mereka mungkin tidak ada harta lain untuk membeli rumah, mereka tidak ada pendidikan yang mendidik mereka bagaimana untuk menjadi seorang rakyat Malaysia dalam negara ini. Selepas daripada ini, kalau ribuan-ribuan yang kerajaan keluarkan, ke mana mereka nak diletakkan? Mereka terpaksa melalui proses yang banyak. Setelah berpuluh tahun mempercayai tentang hal-hal yang karut, akan bangkit balik pemimpin mereka yang sudah mati itu, dan berbagai-bagai khurafat yang telah mereka lalui dalam pemikiran mereka. Mereka panggil, tengok dalam video itu, Sayyidina Rasulullah Abuya. Bagaimana itu? Minta tolong, Abuya, ampunkanlah kami, tolonglah kami. Ini tak jauh dengan sebahagian tarikat yang dulu kita cakap, yang nak minta tolong dengan pokok-pokok sekali. Sebab itu sebahagian orang mendiamkan diri kerana mereka tahu penyakitnya sama. Penyakit ini serius melanda negara kita kebelakangan ini. Agama telah menjadi candu. Ia bukan membangunkan akal, ia menjadi candu yang membodohkan akal, yang membolehkan golongan yang memakai baju agama melakukan eksploitasi terhadap harta dan tenaga orang lain, membuat dakwaan-dakwaan yang pelik, seolah-olah pemimpin mereka bagaikan Tuhan ataupun malaikat. Lihat kepada tabiat agama yang asal, Islam, seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi SAW mengulangi, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam surah Al-Kahf kita duk baca pada hari Jumaat. Katakanlah, hanya aku ini manusia seperti kamu. Allah suruh Nabi kata, diwahyukan kepadaku, sesungguhnya Tuhan kamu, hanya sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Sesiapa yang mengharapkan dia bertemu dengan Tuhannya, beramallah dengan amalan yang saleh, jangan dia syirikkan Allah dengan sesuatu. Tengok akidah Islam. Hatta Nabi SAW dalam surah Fussilat ayat lain, ayat yang hampir sama, Allah kata, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Katakanlah, aku adalah manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku, Tuhan kamu, hanya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Beristiqamahlah kamu kepadanya, mohonlah keampunan kepadanya, celakalah orang yang melakukan syirik, yang mempersekutukan Allah. Celaka orang yang mempersekutukan Allah. Bahkan Allah suruh Nabi kata lebih pada itu. Allah suruh Nabi kata apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, aku tak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Allah suruh siapa kata? Nabi SAW. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamal ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Jika aku tahu benda yang gaib, kata Nabi, nescaya aku akan membanyakkan kebaikan-kebaikan untuk aku, dan aku tak akan terkena kejahatan. Maksudnya Nabi bagi tahu, aku pun tak tahu besok nak berlaku apa. Kalau aku tahu, Nabi kata, aku dah menang semua dah, tak kalah lah perang Uhud, tak kalah lah, semua orang buat kat aku, tak kena lah. Tak kena lah orang baling pada aku macam-macam, orang rancang pada Nabi. Itu akidah Islam. Supaya hatta Nabi, jangan kau angkat Nabi itu seperti Tuhan. Hatta Nabi yang diwahyukan, ditabalkan oleh Allah, ditabalkan oleh Tuhan, tak boleh kamu buat dakwaan. In ana illa nadhirun
wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi amaran dan khabar gembira kepada kaum yang beriman. Nabi dengar satu orang menyanyi dalam majlis, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata, jangan cakap yang ini, kata yang sebelum itu. Ini buat lagu memuja memuji pemimpin bagaikan Tuhan. Sedangkan Nabi orang menyanyi di hadapannya pendek je. Pada sisi kami ada Nabi yang besok tahu besok nak berlaku apa. Riwayat Bukhari, Nabi kata jangan cakap ini. Nabi tak benarkan. Bahkan Nabi SAW apabila orang bawa kepada Nabi kes, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, dia macam ni, dia macam ni, Nabi nak selesaikan kes. Nabi kata apa? Tak ada Nabi nak selesaikan kes. Nabi tengok dia, aku tahu kau salah, kau betul. Tak. Ini Alhamdulillah, kita telah mendengarkan paparan dari Dr. Maza. Semoga dengan mendengarkan ceramah ini menambah wawasan kita tentang GIS atau GISB ya, yang sedang marak sekarang. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam ridhanya, mendapatkan iman dan Islam yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di surganya kelak, bersama beliau di bawah benderanya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.